Saudara salam sejahtera, anda sedang untuk Buletin Awani bersama saya Nur Syazwani Safusyam. Untuk jam ini kita mulakan dengan laporan. Hari ini ialah hari terakhir persidangan bagi mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 yang berlangsung selama 19 hari sejak 26 Februari lepas. Dan beberapa isu terus menjadi tumpuan pada persidangan hari ini termasuk langkah kajian semula struktur percukaian semasa negara. Dan untuk perkembangan dari Parlimen, kita bersama rakan setugas Hasimi Muhammad. Silakan Hasimi. Baik, terima kasih rakan setugas. Untuk jam ini kita mahu membawakan beberapa tumpuan. Pertama adalah mengenai langkah proaktif yang diambil oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam usaha untuk mencegah kes penderaan kanak-kanak di pusat asuhan atau taska, yang mana soalan tambahan diajukan oleh Fong Kui Lum PH Bukit Bintang yang mahu tahu apakah langkah proaktif yang diambil oleh kementerian tersebut susulan pada peningkatan kes penderaan dan kematian kanak-kanak di pusat asuhan taska, yang mana telah pun dijawab oleh menterinya Datuk Seri Nancy Shukri seperti tadi, yang mana Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi melaksanakan tapisan latar belakang kepada bakal pengasuh Taman Asuhan Kanak-kanak atau Taska sebelum didaftarkan, yang mana Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia antara inisiatif dilakukan kementerian tersebut untuk mencegah kes penderaan kanak-kanak dengan PDRN membantu menyemak rekod jenayah individu berkenaan. Dan juga beliau menjawab soalan asal yang diajukan oleh Dr. Siti Mastura Muhammad PN, Kepala Batas, yang mahu tahu berapa banyak taska yang dibuka di seluruh negara, khususnya di kementerian ataupun di bangunan kerajaan, yang mana telah pun dijawab oleh Datuk Seri Nancy setakat Disember 2023 berdasarkan statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM terdapat 265 taska di tempat kerja di seluruh negara setakat bulan berkenaan, yang kita dengarkan apa dimaklumkan oleh beliau. Kali pastikan taska itu berdaftar. Okey, berdaftar dengan kita, ya JKM. Kedua ialah kita juga memberi SOP. Apabila kita mendengar banyak kes lagi, maka kita tambah lagi SOP supaya SOP itu bukan menyusahkan, tetapi ianya untuk membantu taska itu. Sebab itu kita pastikan juga adanya CCTV bagi membolehkan kita memonitor dengan izin apa berlaku dalam taska. Jadi sebab itu kita pastikan keselamatan mereka ada terjamin, dan pengasuh-pengasuh juga. Pengasuh yang ada di situ juga mereka dipastikan kita operator itu memastikan mereka ini adalah orang yang mempunyai kelayakan untuk menjaga mengasuh kanak-kanak. Selain daripada itu, kalau kita di JKM sendiri malah kita ada reminder, kalau di bangunan kerajaan ada reminder dengan izin, so pastikan sama ada anak itu sudah sampai. Kalau kenapa anak itu tak sampai, itu menjadi SOP, 30 minit dia tak sampai. Seterusnya kita mahu juga melihat kepada persoalan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Parit Muhammad Ismi Mat Taib mengenai langkah-langkah yang diambil Kementerian Kewangan untuk mengkaji semula struktur percukaian semasa dengan mengambil kira keperluan perubahan ekonomi semasa, dan ia telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri Kewangan Lim Hua Ying, yang mana beliau maklumkan hasil kerajaan persekutuan pada tahun ini diunjurkan meningkat kepada 312.2 bilion ringgit selepas mengambil kira langkah cukai belanjawan 2024, dan ia disumbangkan kutipan hasil cukai yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dan menurut beliau, hasil cukai kekal terus menjadi penyumbang utama, iaitu 79.5% daripada jumlah hasil atau 12.57% daripada keluaran dalam negara Kazakh. Kita dengarkan apa dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Kewangan Lim Hua Ying berhubung perkara tersebut. Hasil kerajaan persekutuan pada 2024 diunjur meningkat kepada 100
RM312,159 bilion selepas mengambil kira langkah cukai belanjawan 2024 disumbangkan oleh kutipan hasil cukai yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hasil cukai kekal sebagai penyumbang utama iaitu 79.5% daripada jumlah hasil atau 12.57% daripada KDNK, manakala hasil bukan cukai mewakili 20.5% atau 3.24% daripada KDNK. Kutipan hasil akan disokong oleh pertumbuhan ekonomi yang kukuh berserta langkah yang diambil untuk meningkatkan lagi mobilisasi hasil melalui perluasan asas cukai serta menambah baik pematuhan dan ketulusan cukai. Kerajaan komited dan telah mengambil langkah-langkah untuk mempelbagaikan dan meningkatkan sumber pendapatan negara antaranya seperti berikut. Langkah mobilisasi hasil termasuk meluaskan asas hasil cukai, menambah baik dan menyemak semula struktur dan perundangan cukai serta pemberian insentif percukaian. Langkah ini akan dibuat melalui pelaksanaan strategi hasil jangka sederhana Medium Term Fiscal Strategy MTRS dengan izin bagi memastikan perancangan cukai jangka sederhana adalah lebih teratur dan sepadan dengan perbelanjaan. Dan pada masa yang sama, beliau maklumkan kerajaan akan terus kekal komited terhadap konsolidasi fiskal dalam jangka sederhana serta tumpuan khusus diberikan bagi memastikan kemampanan fiskal dicapai menerusi penjanaan hasil yang mampan. Dan dalam masa yang sama, beliau maklumkan kerajaan tidak bercadang untuk memperketatkan atau memperkenalkan undang-undang baru bagi menangani isu penyelewengan cukai, mana menurut Lim Hua Ying undang-undang ketika ini sudah memadai. Kita dengarkan apa yang dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Kewangan itu. Kementerian berpandangan bahawa peruntukan undang-undang serta prosedur pentadbiran sedia secara umumnya adalah memadai untuk mengatasi masalah penyelewengan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan struktur percukaian sedia ada dan baharu. Tambahan pula selaras dengan belanjawan 2024, kerajaan akan melaksanakan e-invoice secara berperingkat mulai tahun ini yang akan membolehkan pengesanan ketidakpatuhan cukai dengan lebih berkesan. Walau bagaimanapun, Kementerian Kewangan kita akan memantau dari masa ke semasa dan memastikan semua adalah dijalankan dengan sewajarnya. Persidangan hari terakhir hari ini juga akan memberi tumpuan kepada dua rang undang-undang yang akan dibentangkan untuk bacaan kali kedua, iaitu melibatkan rang undang-undang keselamatan cyber 2024 dan juga RUU Perlembagaan Pindaan 2024. Semua ini kita akan bawakan di Astro Awani dan astroawani.com di bulletin-bulletin seterusnya. Saya kira untuk jam ini kita kembali pada rakan setugas di Bukit Jalil.